Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, kita akan membincangkan tentang panduan sesudah menulis karangan. Pada hari ini, cikgu akan fokuskan kepada kemahiran menulis. Jom belajar bersama cikgu. Sebelum itu, marilah kita lihat dahulu kesilapan sesudah menjawab karangan. Biasanya, murid-murid tidak mahu menyemak kertas jawapan setelah selesai menjawab soalan. Selain itu, ada juga murid yang tidak pasti akan kesalahan pada jawapannya. Dan ada juga murid yang tidak cukup masa untuk menjawab soalan. Apakah yang perlu dilakukan sesudah menulis karangan? Adakah duduk melihat kawan ataupun termenung melihat kertas jawapan ataupun tidur sehingga cikgu mengatakan berhenti menjawab soalan? Mari kita lihat apakah yang perlu dilakukan sesudah menulis karangan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula panduan sesudah menulis karangan. Yang pertama, murid-murid perlu memperuntukkan masa untuk menyemak kertas jawapan. Yang kedua, perlulah semak dan baca semula karangan setelah selesai menulisnya. Yang ketiga, pastikan cukup isi penting dan tidak tertinggal. Yang keempat, murid-murid perlulah cari kesilapan yang mungkin ada seperti struktur ayat, ejaan, penggunaan kata, imbuhan dan tanda baca. Formulanya ialah SPEED. S. Struktur ayat, E. Ejaan, P. Penggunaan kata, I. Imbuhan, T. Tanda baca. Yang kelima, murid-murid perlu betulkan setiap kesilapan tersebut. Yang keenam, baiki tulisan cakar ayam dan sukar dibaca. Jika tulisan sukar dibaca, maka boleh mempengaruhi markah jawapan anda. Seterusnya, mari kita lihat pula ciri-ciri karangan yang baik. Ciri yang pertama ialah
pemahaman terhadap tajuk mesti tepat, iaitu dari segi keterangan dan penjelasan. Contoh yang diberi tidak terpesong daripada tajuk. Yang kedua, setiap karangan mestilah mempunyai isi yang menepati maksud atau kehendak soalan. Supaya sebuah karangan yang baik mesti menepati kehendak pemeriksa yang mempunyai 4 isi utama. Yang ketiga, pendahuluan mestilah sesuai dengan isi dan menepati tajuk. Kerana ini dapat menarik pembaca untuk membaca sehingga selesai. Yang keempat, isi karangan mestilah dikembangkan dengan baik. Jika isi yang mencukupi, belum tentu dapat menjadikan karangan itu menarik jika tidak dihuraikan isi tersebut dengan baik. Yang kelima, bahagian penutup pula hendaklah menulis kesimpulan dengan kemas tentang karangan yang ditulis. Murid-murid boleh masukkan peribahasa yang sesuai di bahagian penutup. Yang keenam pula, penggunaan tata bahasa yang betul dalam karangan dapat mempengaruhi markah karangan anda. Contoh, dari segi struktur ayat dan juga penggunaan kata yang betul. Yang ketujuh, karangan hendaklah menggambarkan bahawa penulisnya mempunyai fikiran atau pendapat yang matang. Yang ke-8, pengolahan karangan hendaklah menarik sehingga dapat memberikan kesan di hati pembaca. Diharapkan maklumat ini dapat membantu murid-murid mendapatkan markah yang lebih cemerlang. Ingat ya murid-murid, pastikan buat semakan sesudah menjawab soalan. Semoga video ini dapat membantu murid-murid mendapatkan markah yang cemerlang. Seterusnya, mari kita uji minda dengan menjawab soalan. Baiklah murid-murid, untuk soalan uji minda, murid-murid dikehendaki kenal pasti kesalahan dalam ayat. Di bahagian sebelah kiri, cikgu telah paparkan contoh ayat, iaitu lawatan itu disertai oleh murid 45 orang dan guru juga ada 6 orang. Jadi, murid-murid mesti kenal pasti apakah aspek kesalahan, sama ada imbuhan atau kesalahan dari segi struktur ayat. Maka jawapan untuk nombor 1 ini ialah
Kenal pasti kesalahan dalam ayat. Ayatnya ialah, ibu bapa merupakan orang yang sangat berjasa dan insan terpenting. Murid-murid kenal pasti apakah aspek kesalahan, iaitu imbuhan atau ejaan. Maka jawapan untuk nombor 2 ini ialah kenal pasti kesalahan dalam ayat. Setelah masak air, saya menolong ibu mengemas bilik. Baiklah murid-murid, apakah kesalahan dalam ayat ini? Adakah dari segi suatu ayat atau dari segi penggunaan kata yang tepat? Maka jawapan untuk nombor 3 ini ialah kenal pasti kesalahan dalam ayat. Ayatnya ialah, sebelum pulang, kami disampaikan hadiah kepada anak-anak yatim. Apakah kesalahan dalam ayat ini? Adakah dari segi imbuhan ataupun dari segi ejaan? Maka jawapan untuk nombor 4 ini ialah kenal pasti kesalahan dalam ayat. Ayatnya ialah, saya juga mempunyai seorang nenek datuk saya telah meninggal dunia. Apakah aspek kesalahan dalam ayat ini? Sama ada dari segi tanda baca atau dari segi struktur ayat. Maka jawapan untuk nombor 5 ialah terima kasih kerana cuba menjawab soalan uji minda. Sila letak jumlah markah di ruangan komen. Contoh, dapat 5/5 ataupun sebaliknya. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.